Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wa nusalli wa nusallim ala hadzal nabiyil karim sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa habibi rabbil alamin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnati ila yaumiddin. فقال الله تعالى قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا صراط المستقيم واجعلنا من عبادك الصالحين اللهم اكشف عنا البلاء والوباء والأمراض والفحشاء والمنكر والطاعون والفتنة اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Al-Mukarram wal-Muhtaram, Ashabul Fadilah, tuan-tuan imam, pegawai syarak, pengusi dan seluruh jawatan kuasa masjid, kepimpinan kampung dan masyarakat, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, hadirin wal hadirat, muslimin wal muslimat. Mudah-mudahan semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pertama-tamanya wajib dan wajar puji syukur sebanyaknya seikhlasnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di atas nikmat limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala mengizinkan pertemuan kita pada pagi ini dan dapat kita menyambung siri perkongsian ilmu kita. Mudah-mudahan apa yang akan kita kongsi pada pagi ini Allah Subhanahu wa taala kurniakan kebaikan dan manfaat kepada kita insya-Allah. Dalam masa yang sama kita doa dengan Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala kurniakan kita kesihatan yang baik. Jauh daripada sebarang penyakit, sebarang wabak, sebarang musibah, mudarat dan musibah. Dan semoga dikurniakan kesembuhan bagi mereka yang diuji dengan sebarang penyakit. Dan dikurniakan ganjaran atas sabar, atas mudarat dan musibah itu insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian, sebagai mukadimah awal, kita hari ini berada pada 9 Muharram. Hari esok masuk 10 Muharram. Kita tahu bahawasanya dalam bulan Muharram ini ada ibadat yang sangat dituntut dalam bab puasa sunat. Semua orang tahulah cerita ni. Saya sekadar nak memperingatkan diri saya dan tuan-tuan jugalah. Bahawasanya sangat dituntut kepada kita untuk berpuasa pada 10 hari bulan ataupun hari Ashura. Ashura itu bermakna 10. Ashura itu bermakna 10. Sehingga disebut dalam hadis Nabi SAW, siapa yang berpuasa pada 10 Muharram ataupun hari Ashura itu, Allah Ta'ala mengampunkan dosanya setahun. Banyak tuan-tuan dosa kita setahun. Yang besar yang kita baca ni ada 70 lebih dosa besar. Dosa besar ni dia identify, dia boleh dikenal pasti. Dia boleh dikenal pasti dosa besar ni, dia identify. Minum arak, judi, curi, merompak, itu di antara dosa besar. Kita boleh nampak, kita boleh identify dosa besar itu. Tetapi yang banyak kita buat, yang dosa besar tadi mungkin di antara kita boleh elakkan diri daripada buat. Bila kita identify dosa besar ni, dia sifat dia mengaibkan. Kalau orang buat, dia agak memalukan pada seseorang itu. Dan selalunya kita cuba elakkan diri daripada melakukan dosa besar ini. Tetapi yang lazim, yang biasa, yang banyak adalah dosa-dosa kecil. Ada ketikanya dosa kecil ini disedari dan kita tahu dia dosa. Tapi ada juga dalam kalangan dosa-dosa kecil ini, kita tak sedar pun kita buat. Kita tak ingat pun kita buat bila, malah kita tak ambil berat pun tentang dosa besar tersebut. Maka kalau nak dikira satu hari, dosa besar, dosa kecil kita banyak. Kalau nak dikira dosa-dosa kecil yang kita buat, jangan kata setahun, jangan kata sebulan, jangan kata seminggu, satu hari pun banyak dosa-dosa kecil yang kita buat. Sama ada kita sedar dosa tersebut, ataupun kita tidak sedar dosa tersebut. Maka, di antara kelebihan orang yang melaksanakan puasa pada hari esok,
Allah Subhanahu Wa Taala ampun setahun dosa dia. Yang terdiri daripada dosa-dosa kecil ini. Sedangkan dosa besar, kaedah meminta ampun ataupun kaedah bertaubat dia adalah yang kita baca ni, meninggalkan dosa tersebut ataupun dipanggil taubatun nasuha, taubat nasuha. Tinggal dosa ini dan tidak mahu ulang lagi, janji dengan Allah Ta'ala sungguh-sungguh. Ini dosa, ini punya buruk, ini punya busuk, aku tak nak ulang lah ya Allah. Dan kau tolong jaga diri aku daripada aku mengulang keburukan dan dosa itu. Itu dosa besar. Dosa kecil yang banyak-banyak yang kita buat ini, maka inilah kaedah yang kita nak hilangkan dosa kecil kita. Yang kita nak minta Allah Ta'ala ampunkan. Selain daripada doa yang kita lantunkan setiap kali sembahyang, di antara caranya adalah dengan melakukan puasa pada hari Ashura itu. Malah ada yang menuntut ataupun ada yang menyebut tentang sunat juga berpuasa pada 9 hari bulan. Kena pula hari esok 10 jatuh pada hari Isnin. Puasalah tuan-tuan sikit. Apa salahnya kita ambil. Kita hanya jumpa 10 Muharram tu setahun sekali saja. Setahun sekali. Kalau kita tinggal tahun ini, tahun depan belum tentu ada peluang yang sama. Belum tentu ada umur yang sama. Kalaupun ada umur, belum tahu sihat. Sebagaimana kesihatan kita ada pada hari ini. Maka insya-Allah mudah-mudahanlah kita semua tidak tergolong dalam kalangan orang yang mengambil ringan pada ibadat-ibadat yang dituntut begini, tuan-tuan. Cuma bila orang cerita tentang hari Ashura ni dikaitkan dengan bumbu lambuk. Sebut Nabi Nuh, dia mula main cerita mengarut ni. Nabi Nuh, iya betul, dalam ada hadis yang menyebut Nabi Nuh AS diselamatkan oleh Allah Ta'ala daripada banjir besar itu pada 10 Muharram. Tetapi cerita yang mengaitkan Nabi Nuh bila mana turun daripada kapal buat bubur lambuk, ini cerita karut. Ini cerita karut. Bila turun daripada kapal, orang sebut Nabi Nuh buat bubur lambuk macam kita buatlah. Dia campur semua. Campur beras, campur ayam, campur lauk semua. Tuan-tuan boleh faham tak cerita karut-karut begini, tuan-tuan? Takkanlah resepi zaman Nabi Nuh sampai sekarang bertahan. Inilah cerita-cerita karut. Kalau kita nak sebutlah, tuan-tuan, hari Ashura, orang buat bubur lambuk. Kalau orang kata bubur lambuk itu zaman Nabi Nuh, resepi bubur lambuk Melaka dengan Pantai Timur lain tau. Jangan kata resepi orang Malaysia dengan orang Indonesia dengan orang Thailand saja. Resepi bubur lambuk Pantai Barat dengan Pantai Timur pun lain. Kita makan bubur lambuk tempat kita, dia bubur macam makan bubur lambuk bulan puasa. Tapi kalau kita pergi ke negeri-negeri Pantai Timur, bubur lambuk dia bukan buat bubur lambuk, dia buat Ashura, dia panggil kuih Ashura, dia panggil kuih Ashura. Warna hitam. Dia pejal pula. Lain. Kalau tanya orang sana, dia kata ini juga resepi Nabi Nuh. Banyak betul resepi Nabi Nuh ni, tuan-tuan. Jadi kepercayaan begini, hentikan. Ini karut-marut. 10 hari bulan, Allah Ta'ala suruh puasa. Nabi suruh puasa. Kita pula bakat-bakat buat 3-4 periuk bubur lambuk. Tak apalah. Buatlah. Yang masalah ni pakat tak puasa buat. Ini yang pelik sikit pada amalan yang dituntut oleh Nabi SAW. Mudah-mudahanlah kita semua termasuk dalam kalangan orang-orang yang berpuasa pada hari esok, insya-Allah. Kalau yang buat puasa lagi pada hari ini, mudah-mudahan jadi baik semua, insya-Allah. Jadi pada pagi ini, saya nak masuk satu dosa besar, kalau kita tengok kitab dosa besar ke-31, iaitu tidak memastikan kebersihan ketika kencing. Dan ia adalah syiar kaum Nasrani. Cerita kencing. Tidak memastikan kencing yang bersih. Merupakan satu perkara yang menjadi dosa besar. Orang yang tidak menjaga ataupun tidak mengambil maklum tentang istilah apa kita sebut, taharah, bersuci itu. Sebab itu dalam melakukan ibadat, kita bukalah kitab ibadat banyaknya. Perkara pertama, yang membahaskan dalam kitab ibadat itu tentang taharah, tentang bersuci. Sebab apa? Syarat sah kepada mana-mana ibadat. Sebahagian besar daripada ibadat adalah dituntut dilakukan dalam keadaan bersuci. Sebagai contoh, sembahyang kita.
Sembahyang itu sahaja perlu dilakukan dalam keadaan bersuci. Dia menjadi syarat sah. Begitu juga orang yang menunaikan ibadah umrah sebagai contoh ketika bertawaf. Pastikan dia berwudu, pastikan dia bersuci. Malah bukan hanya dirinya, pakaiannya, tempat dia berada juga perlu dalam keadaan suci. Kerana itu, orang yang salah satu daripada sumber najis yang berada di badan kita adalah melalui air kencing. Air lain, okey. Air mata tak najis. Air liur pun tak najis. Yang najis apa? Air kencing saja. Jadi bila mana kencing itu dia ada tertib, dia ada adab, dia ada kaedah dia. Maka setiap kali kita nak buang air kencing ataupun kita nak buang air kecil, pastikan kita melakukan ataupun kita membersihkan najis tersebut dengan cara yang paling sempurna. Kerana bila mana tak sempurna, dia menyebabkan sembahyang kita terganggu, malah tidak sah sembahyang kita. Malah dia kata apa? Orang yang tidak memastikan kebersihan air kencing ini adalah kaum Nasrani, orang Nasara. Dia tak ambil peduli sangat, lantaklah. Sebab itu tuan-tuan, trap sikitlah. Selalu kita tengok, kita kecil-kecil dulu dia ajar cara kencing. Mak bapak kita kecil-kecil ajar cara kencing. Sampai kita ada adab kencing. Kencing berdiri tak boleh. Nak kencing tu bagaimana? Duduk ada cara. Daripada Nabi SAW. Zaman ni lah kita jumpa mangkuk berdiri ni. Saya ingat tuan-tuan kecil-kecil dulu jumpa tak mangkuk berdiri ni? Tak ada lah. Saya ingat zaman ni lah baru kita jumpa juga mangkuk berdiri ataupun kencing-kencing berdiri ni. Malu tuan-tuan kita nak kencing berdiri ni kalau orang kenal kita. Tu tuan-tuan tak tahu ya. Saya segan tu tengok ustaz tengah-tengah kencing panggil pegak nama kita. Tak terkencing kita tuan-tuan. Sebab itu adab. Walaupun ada keadaan yang mungkin membenarkan kita kencing berdiri. Sekiranya keadaan itu persekitarannya najis. Kalau kita kencing dalam keadaan duduk boleh jadi najis itu kena pada pakaian kita. Tetapi kencing berdiri lebih berisiko sebenarnya daripada sudut kesihatan pun. Daripada sudut najis itu pun. Cuba tuan-tuan tengok orang kencing berdiri. Air kencing yang percik itu menyebabkan kadang-kadang kita tak nampak ada percik-percik halus yang kena pada pakaian kita. Kemudian kita sembahyang dengan pakaian itu. Walaupun setitik air kencing yang kena pada pakaian kita, dia najis. Dia tetap najis. Dan bila dia najis, bila mana kita sembahyang dengan pakaian yang bernajis, tidak sah sembahyang kita. Maka, orang yang tidak mengambil berat tentang kebersihan ketika mana kencing ini adalah orang Nasrani. Dan ini adalah dosa besar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa thiyabaka fatahhir." Pakaianmu hendaklah kamu bersihkan. Bila mana kita nak sembahyang, pakaian kita mesti dalam keadaan bersih. Tak kiralah dalam keadaan apa ibadat yang kita nak buat, pakaian kita mesti bersih. Dan kotoran yang paling lazim duduk pada pakaian adalah air kencing. Air kencing. Sebab apa? Air kencing ni dia tak nampak. Kalau taik cicak, dia nampak. Sebab itu tuan-tuan, saya pernah sebut dengan tuan-tuan. Kalaulah, dia ada najis ni, dia ada beberapa perkara. Pertama, najis yang memang sedia ada pada kita sebelum sembahyang lagi, maka itu tak sah sembahyang. Kalau najis tu memang dah ada pada seseorang sebelum dia sembahyang, maksudnya dia kencing, mesti kencing tadi sebelum sembahyang tak? Kencing, contoh dia pergi kencing. Dan bila dia kencing, ada percikan air kencing pada pakaiannya, kemudian dia sembahyang. Daripada takbir sampai salam, sembahyang dia tidak sah. Dia anggap sah, tapi tidak sah. Dia tak tahu. Ini masalah tak tahu ni. Dia tak tahu pakaian dia kena air kencing ke tidak, tapi dia tidak menjaga ada adab ketika kencing, ada risiko untuk pakaiannya terkena najis. Yang kedua, najis yang mendatang ketika tengah sembahyang. Ada juga najis yang mendatang ketika tengah kita sembahyang. Contoh ketika mana kita sembahyang, tiba-tiba taik tikus atau cicak. Peletup jatuh atas kepala kita.
Itu najis yang datang ketika mana tengah kita semayang. Dia berbeza sedikit daripada sudut hukum. Sebagai contoh, kalaulah seseorang itu dia semayang, kemudian ada najis kena pada pakaiannya. Najis yang mendatang, najis baru jatuh. Kalau sekiranya najis itu boleh dihilangkan dengan mencabut pakaian tersebut. Contohlah, berak ada cicak atas kepala, atas kopiah. Maka boleh dicabut. Maka cabut, buang. Cabut, buang. Tapi kalau pada pakaian-pakaian yang susah nak cabut, maka perlu dia berhenti semayang dan dia mensucikan najis tersebut. Samalah sebagai contoh, kita kata, kalau seorang imam, dia jadi imam masa semayang. Dia jadi imam masa semayang, tiba-tiba cicak berak atas kepala dia. Siapa yang nampak? Makmum belakang nampak lah. Dia tak nampak. Dia pakai serban kemen tebal. Mana terasa tak cicak jatuh? Kita berserban tebal, tak cicak jatuh. Kita tak berasa, tuan-tuan. Tak cicak pula mana sangat. Tak tikus jatuh pun tak terasa lagi. Jadi makmum di belakang bila mana nampak ada najis pada pakaian imam, apa nak buat? Nampak pada serban ataupun pada kopiah dia, pada songkok dia, ada najis. Apa makmum nak buat? Nak macam mana? Semayang imam tidak sah. Sedangkan semayang imam tidak sah kalau sekiranya dia membiarkan najis itu berada di atas kepala dia. Tidak sah pakaian yang dipakai dalam keadaan bernajis. Maka apa nak buat? Makmum belakang apa nak buat? Saya ingat saya pernah cerita dengan tuan-tuan ni. Apa makmum belakang nak buat? Subhanallah. Jangan buat pasal. Imam kata aku baru takbiratul ihram belum baca surah lagi orang belakang dah subhanallah. Mana salah ni? Subhanallah ni jangan senang-senang nak buat tuan-tuan. Saya pernah sekali semayang satu tempat. Kebetulan nasib baik tak jadi imam masa tu. Imam ni semayang. Lepas itu makmum belakang tu bersin. Bila dia bersin, sepatutnya kita sebut alhamdulillah. Agaknya hari tu dia tersalah sebut subhanallah dia sebut. Hara imam tuan-tuan. Subhanallah, dia bersin, dia sebut subhanallah. Sepatutnya bersin, sebut alhamdulillah, dia sebut subhanallah. Berhenti imam semayang. Pening imam, dia salah dia ni, orang belakang sebut subhanallah ni. Jadi perkataan subhanallah itu jangan senang-senang disebut. Kalau sekiranya ada najis di pakaian imam, ataupun yang kita cerita tadi, atas songkok dia ada pakaian, makmum belakang nampak, imam tak sedar, apa nak buat? Jangan subhanallah. Jangan sebut Allahu Akbar pun. Dia tak faham nanti. Jadi apa nak buat orang belakang? Sebab itu orang duduk belakang imam ni dia kena pandai juga. Jangan orang duduk belakang imam ni dia tak ada ilmu. Bukan imam ni kena ada ilmu. Orang di belakang imam ni kena ada ilmu juga. Maka apa dia nak buat tuan-tuan? Orang di belakang imam ni hendaklah dia datang ke belakang imam, dia bergerak. Kemudian dia ambil kopiah yang ada tak cicak tadi, maka dia ambil, dibuang. Dibuang, angkat, dibuang. Tuan-tuan pelik ke begitu? Itulah kaedah dia. Itulah kaedah dia. Tengah sembahyang Jumaat, kalau kopiah imam kena tak cicak, maka makmum belakang pergi, angkat dan buang. Itu kaedah dia. Imam pun kena ada ilmu, makmum pun kena ada ilmu. Imam bila mana tahu orang ambil kopiah dia balik, itu maknanya kopiah dia bernajis. Jangan dia tak ada ilmu, dia pergi ambil pakai balik pula. Tak apa pula buang kopiah aku ni. Dia ambil, pakai balik. Itu maknanya kopiah kita telah bernajis ketika itu. Tetapi itu pada pakaian yang boleh dibuang. Kalau pada pakaian tak, kalau kena jubah dia, takkan tuan-tuan nak pergi tanggal jubah dia. Orang belakang tarik, imam pun tahan baju dia. Apa hari orang nak tanggal baju, tak pernah berlaku tuan-tuan. Orang tanggal baju imam tengah sembahyang. Sebab kita tahu dekat Malaysia ni, imam kena tampar tengah sembahyang ada. Dekat Kuala Lumpur ada dah. Tapi belum dengar lagi, imam kena tanggal baju tengah sembahyang. Jadi pada pakaian yang payah nak ditanggal, apa nak buat? Maka, kalau pakaian itu tak boleh ditanggal, susah untuk ditanggal, maka orang belakang perlu mengambil alih tempat sebagai imam. Orang di belakang perlu mengambil alih tempat dia sebagai imam. Maknanya apa? Yang belakang pergi ke depan, berdiri sebelah imam. Berdiri sebelah imam. Dan imam bila mana tengok ada orang berdiri sebelah dia, itu maknanya dia sudah hilang title imam pada sembahyang itu. Jangan dia buat kerah dia juga. Dia kata, aku belum letak jawatan lagi, kau jangan nak rampas jawatan aku.
Jangan dipertahankan. Ini jawatan aku. Tak boleh lah. Maknanya bila orang berdiri sebelah kita, itu maknanya title kita pada sembahyang itu sudah hilang dan kita keluar pergi cek apa pakaian. Pergi cek. Sudah tentulah pada pakaian kita itu ada benda yang menyebabkan sembahyang kita tidak sah. Itu kaedah dalam sembahyang bila mana pakaian ataupun pakaian kita ke tengah-tengah kita sembahyang terkena najis. Itu bagi najis yang mendatang. Najis yang daripada awal sembahyangnya tidak sah. Kemudian Nabi SAW bersabda ketika melintasi dua kubur. Innahuma yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabirin am ahaduhuma fakana la yastanzihu min bawli wa amma al-akhar fakana yamshi bin namimah. Sesungguhnya satu hari Nabi SAW melintasi dua buah kubur. Nabi lalu di situ ada dua buah kubur. Kata Nabi apa? Sesungguhnya mereka berdua sedang diseksa. Nabi beritahu sahabat yang ikut Nabi ketika itu, ni dua-dua hamba Allah dalam kubur ni sedang diazab. Innahuma yu'azzabani. Dua-dua ni diazab. Wa ma yu'azzabani fi kabirin. Namun mereka bukan diseksa kerana dosa besar pun. Ni yang duduk dalam kubur kena seksa ni, tak tahulah apa seksa pun. Tapi kita tahu seksaan dalam kubur ni benda yang azab sakit pun tak tahan. Dan Nabi sebut kedua-duanya yang duduk dalam kubur ni azab ini bukan dosa besar pun. Bukan buat hal bunuh orang pun, bukan mencuri pun, bukan anak derhaka pun, bukan kafir pun. Bukan percaya bomoh, bukan tikam judi. Tapi kata Nabi apa? Salah seorang daripada mereka tidak memastikan kebersihan ketika kencing. Salah seorang daripada dua orang ini diseksa dalam kubur bukan sebab perbuatan yang besar pun. Bukan sebab benda yang besar sangat pun dia buat. Hanya ketika kencing, dia tak pastikan ketika mana dia kencing bersih. Bila mana dia bersuci, bila mana dia beristinja, dia tak pastikan istinja dia itu sempurna. Kemudian dia sembahyang. Kemudian dia buat ibadat. Dalam keadaan istinja dia tidak sempurna, pakaiannya bernajis. Simple tak dosa dia tuan-tuan? Simple. Tetapi dia diazab di dalam kubur. Wa'iyyazubillah. Berbaloi tak? Kena azab dengan benda yang kecil begini. Tak berbaloi tuan-tuan. Semua orang boleh avoid perkara ni. Semua orang boleh elak perkara ni. Tetapi tak elak, tak jaga menyebabkan dia diazab dalam kubur. Manakala seorang lagi suka mengadu domba. Seorang lagi ni jahat sikit. Dia suka mengadu domba. Mengadu domba pun dalam kubur azab juga di Tuhan. Sebab itu bila mana ada orang kata ada pertikaian orang tak percaya dalam kubur tu ada azab, ni dalam hadis ni sebut bahawasanya dua orang diazab dalam kubur. Satunya ketika mana kencing, dia tidak menjaga kebersihan ni. Maksud dia apa? Sebab itu tertib kencing, dia ada adab. Ada adab dia. Beberapa adab yang tuan-tuan tahu, antaranya apa? Bila mana kencing, duduk. Dan duduk itu ada kaedahnya. Merendahkan sikit sebelah kanan dan sebelah ataupun sebelah kiri. Saya tak ingat yang tu. Kita rendahkan sikit lutut kita. Itu adab dia. Kemudian, berdehem-dehem. Berdehem-dehem. 3 kali kan? Itu untuk memastikan air kencing yang berada dalam saluran kencing itu habis keluar semuanya. Malah ada disebut apa? Urut pada tempat keluar air kencing itu, memastikan air kencing yang berada dalam salur kencing itu habis keluar. Sebab itu kadang-kadang kita kagum orang masuk bila air kencing, 2 kelip mata siap dah. Kita tengok dia masuk, tak dengar cung keluar dah. Kita nak masuk kencing, tali pinggang nak buka, nak tengok dulu, nak tarik seluar. Banyak benda nak buat. Nak berdehem lagi. Kemudian nak pastikan bila mana dah siap semua tu betul-betul tak ada air kencing yang tuh dah, baru kita nak istinja. Istinja tu pun nak pastikan sempurna tak sempurna istinja. Makan masa kencing ni tuan-tuan. Tiba-tiba orang tak sampai 10 saat dah keluar dah toilet.
Kencing macam mana tu? Istinja macam mana tu? Adab macam mana tu? Ini yang kita rasa agak muskil sedikit. Kita jangan buat kerja begitu. Sebab bila kita kencing tuan-tuan, dalam saluran kencing kita itu terutamanya orang lelaki, dia masih lagi ada cebisan-cebisan air kencing. Dia masih lagi ada cebisan ataupun baki-baki sisa air kencing yang tak keluar habis. Bila mana dia keluar, kadang-kadang dia keluar bila mana kita dah zip seluar. Tiba-tiba dia keluarkan daripada pakaian. Sebab apa? Sebab tak berdehem tadi. Dia beza orang yang ada penyakit kencing tak tos dengan orang yang memang tak berdehem menyebabkan kencing dia tos kemudian. Ada. Itu beza tuan-tuan. Orang yang ada penyakit kencing tak tos itu penyakit. Penyakit ni satu kaedah. Tapi kalau orang yang tak ada penyakit, dia sihat, kencing tu dia tak habiskan betul-betul, terus kencing selepas dia siap, ada lagi baki yang keluar. Maka itu menyebabkan pakaian dia bernajis. Dalam hadis lain, terdapat riwayat yang menyebut, فَكَانَ لَا يَسْتَتِيرُ مِنْ بَوْلِهِ. Dia tidak menutup dirinya ketika kencing. Rupanya tutup diri ketika kencing ni pun tutup diri ketika kencing ni pun boleh menyebabkan seseorang itu melakukan dosa dan diazab. Apa maksud tutup diri? Kencing jangan bagi orang nampak. Itu sebab kalau kita kencing, tempat berdiri punya kencing, orang nampak tak tuan-tuan? Nampak. Dia kata orang tak nampak. Dia kata, macam mana awak tahu saya pejam mata? Nah, kau yang pejam mata, bukan orang yang pejam mata. Dia kata kalau tak nak bagi orang nampak, kita pejam mata. Oh, cerdik lah buat bahasa macam itu. Kalau kita kencing begitu, maka orang nampak. Sedangkan kita nak kencing, pastikan orang tidak nampak. Kerana ini aib, tuan-tuan. Ini aib. Kencing tempat berdiri, orang nampak kita, kita pun nampak orang. Segan tak segan, tak malu langsung. Kita kata, alah, sama-sama lelaki. Tuan tengah main-main. Sama-sama lelaki pun sekarang jadi banyak hal tu. Sama-sama lelaki pun jadi banyak masalah pada hari ni. Jangan ambil ringan perkara tu. Jadi, dilarang juga kita tidak menutup diri ketika mana kita kencing. Pastikan orang tidak nampak kita. Sebab itu, melainkan kita darurat betul dah. Tandah ni penuh semua. Penuh. Yang duduk dalam tandah tu pula, hari ni semua sembelit semua. Kita dah berada, kita kalau tak kencing ni kadang, jawabnya berjenguk dalam seluar. Itu makna tak ada pilihan, no choice. Kerana darurat ketika kena masyarakat ketika itu, maka mudah-mudahan Allah Ta'ala ampun dosa kita lah. Tapi kalau tandah kosong, pilih juga tempat berdiri. Sebab apa? Sebab dia malas nak buka tali pinggang je. Isu dia malas nak buka tali pinggang. Leceh begitu, ya Allah. Maka pilih kencing berdiri. Walaupun adakah kencing berdiri itu dihukumkan haram. Ya, memang dia tak sebut hukum dia haram. Tetapi, kesan implikasi daripada perbuatan kencing berdiri itu, air kencing yang merecik, keaiban kita ketika mana kencing dilihat oleh orang, maka itu yang kita jaga supaya adab-adab kencing itu terpelihara. Dalam sebuah hadis Nabi SAW lagi, tanazzahu min baul fa inna 'amata 'azabil qabri minhu, kata Nabi. Bersihkanlah diri kamu daripada kencing kerana kebanyakan azab kubur berpunca daripadanya. Itu kata Nabi, bersihkan diri kita daripada kencing. Kenapa? Kebanyakan orang diazab ataupun kebanyakan azab-azab yang ditimpakan di dalam kubur itu disebabkan oleh perbuatan kencing ataupun kesilapan ketika mana kita kencing. Kena faham tuan-tuan, saya sebut awal tadi, orang yang ada penyakit di satu part. Kerana ada orang ada penyakit kencing tak tos. Kerana orang yang ada penyakit kencing tak tos, hukumnya lain sedikit dengan orang-orang biasa. Apa yang dia kena buat? Kalau orang yang ada penyakit kencing tak tos ni, dia kena pastikan ketika mana dia kencing, sebelum dia berwuduk itu, pastikan kencing dia dibuat betul-betul, dia berdehem elok-elok, kemudian dia lapiklah dengan apa-apa pun, dengan tisu, dengan kain dan sebagainya. Kemudian dia berwuduk, kemudian dia semayang. Kalau sekiranya ada air kencing yang keluar selepas daripada itu, maka itu tidak membatalkan sembahyang dia. Tetapi, bila mana dia nak sembahyang, untuk sembahyang yang berikutnya, dia perlu juga melakukan perkara yang sama sekali lagi. Sama juga orang yang pakai
insert ataupun dia pakai catheter ni, pakai pipe ni, pipe kencing. Dia pakai pipe kencing kan. Tuan-tuan ada pengalaman nak pakai tiup kencing tu? Siapa yang ada pengalaman dia tahulah bagaimana azab dia pakai tiup kencing tu. Bila kita pakai tiup kencing itu, air kencing tak berhenti keluar. Bila dia tak berhenti keluar, maknanya najis keluarlah. Dan bagaimana kita nak semayang? Maka satu daripada kaedah, dia banyak kaedah. Satu daripada kaedah yang saya rasa baik adalah apa? Bila mana nak semayang, air kencing dalam beg tu tadi, bila dia pakai pipe tu, dia ada beg. Bila mana nak semayang, pastikan air kencing dalam beg itu keluarkan dulu, kosongkan. Kosongkan beg kencing dulu. Kosongkan, kemudian dia berwuduklah. Selepas dia kosongkan beg air kencing tadi, bersihkan sikit, kemudian berwuduklah. Selepas dia berwuduk itu, maka dia semayang macam biasa. Tetapi kena ingat, bagi KK orang kencing tak lawah begini, bagi orang yang pakai kateter begini, bagi orang yang kencing tak tos begini, maka satu wuduk, satu semayang. Satu wuduk, satu semayang. Contoh dia nak semayang maghrib, maka dia buat macam itu, dia bersihkan, kemudian dia berwuduk, kemudian dia semayang maghrib. Wuduk dia hanya cukup dipakai pada waktu maghrib saja. Bila mana masuk waktu isyak, dia nak sembahyang isyak pula, maka dia perlu mengulangi kaedah yang sama. Bersihkan air kencing tadi, kemudian berwuduk, kemudian sembahyang isyak dengan wuduk yang baru. Nak sembahyang yang lain, begitu juga. Nak sembahyang yang lain, sembahyang fardu lain, maka begitulah kaedah dia. Ini bagi orang yang tidak sihat, yang ada penyakit begitu. Tapi bagi orang yang sihat, tak ada apa penyakit, maka dia kena memastikan air kencing itu habis keluar. Walaupun dia ada pakai seluar dalam sekalipun, kadang-kadang air kencing itu tos pada seluar dalam. Seluar dalam adalah pakaian yang kita pakai ketika sembahyang. Jangan faham, pakaian luar saja yang kena jaga. Pakaian dalam yang kita pakai ketika sembahyang itu juga perlu bebas daripada najis. Sebab itu, pastikan tuan-tuan, saya selalu ingatkan untuk diri saya. Kita pergi mana-mana tuan-tuan, bawalah spare kain-pelikat. Bawalah spare seluar ataupun kain. Kerana bila mana berlaku keadaan-keadaan yang kita ada timbul rasa tak senang hati pada pakaian kita, maka kita ada pakaian untuk sembahyang. Kita ada pakaian yang kita boleh yakin sah sembahyang kita. Kalau tidak, buat tak tahu je. Tak apalah, yang lebih teruk lagi dia kata tak payah sembahyang. Pasal tanya kenapa tak sembahyang? Tuan, kenapa tak sembahyang Haji? Seluar kena air kencing. Seluar kena air kencing tak sembahyang. Padahal kalau dia tak ada pakaian pun, maka bersihkanlah pakaian itu hingga hilang bau, rasa dan warna air kencing itu semua. Tapi dia tak nak, dia pilih untuk tidak sembahyang. Dosa tak? 2 kali dosa dia. Dahlah kencing tak elok. Lepas itu sembahyang pula tidak. Maka perkara-perkara ini perlu kita jaga tuan-tuan. Sebab itu, dalam bab air kencing ni juga, maka dia perlu ada ilmu. Oleh itu kata musannif pengarang kitab, akhir. Siapa yang tidak menjaga badan dan pakaiannya daripada air kencing, maka solatnya tak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana syarat sah sembahyang. Jangan ceritalah soal terima tak terima. Kita yang sembahyang, yang ikut tertib, yang jaga semua ni pun belum tahu sembahyang kita terima tak terima oleh Allah Taala. Mana kita tahu? Semua ni tadi sembahyang subuh belaka. Tak ada seorang pun berani cakap dekat sini, termasuk saya. Sembahyang subuh aku tadi Tuhan terima ni. Tak tahu. Dia bukan boleh tengok muka. Dia bukan boleh tengok, 2 keping roti canai dia makan. Ni tanda sembahyang ni Tuhan terima lah ni. Tak ada. Dia makanlah 5 keping, 10 keping pun. Belum tahu Tuhan terima tak terima. Soal ibadat terima tak terima, Allah Ta'ala yang menentukan. Tapi kalaulah pakaian dia dah ada najis, sembahyang itu tidak sah, confirm Tuhan tak terima. Confirm Tuhan tak terima sembahyang dia. Jadi kita yang sembahyang, yang jaga pakaian, jaga semua ni tadi pun belum tahu Tuhan terima tak terima. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima. Apatah lagi mereka yang tidak jaga pada najis ini. Maka, besar tak implikasinya tuan-tuan pada air kencing yang kecil itu? Orang panggil pun air kecil, buang air kecil. Walaupun namanya air kecil, tapi kesan daripada orang yang tidak menjaga air kecil ini, kesannya besar. Maka sama-sama kita jaga mudah-mudahan. Jangan ambil ringan pada perkara ini.
Kalau dia kata berdehem lah tuan-tuan. Kalau dia kata lorot lah. Kalau dia kata urut lah. Ikutlah tertib-tertib itu. Supaya kita betul-betul beribadat dengan penuh keyakinan dan kesucian. Dan mudah-mudahan segala ibadat kita itu diangkat dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Kita berhenti dulu setakat ni, mudah-mudahan satu dosa besar yang sempat kita kongsi pada pagi ini, Allah Subhanahu wa taala kurniakan kebaikan dan manfaat kepada kita. Yang baik semuanya daripada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak baik itu di atas jahil, lemah dan dhaif diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa nastaghfirullahal azim li wa lakum. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. ولا تجعل فينا ولا من يتبعنا شقيا ولا محروما ولا مطرودا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم لنا بالإسلام واختم لنا بالإيمان واختم لنا بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم واختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم وبالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.